Saya Nur Rahmah Hidayah binti Abdullah, Nometrix 07 DPR 19F1026. Saya Nur Izzatul Syazwani binti Armin, nomor matriks 07 DPR 19F1058. Salam sejahtera, nama saya Nur Fatia binti Muhammad Amin, nomor matriks 07 DPR 19F1072. Saya Nur Farwa Hida binti Sapar, nomor matriks 07 DPR 19F1076. Salam sejahtera, nama saya Ernie Esrana, nomor pendaftaran 07 DPR 19F1074. Latar belakang kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang dihadapi oleh pelajar dalam menjalankan perniagaan atas talian dan apa tindakan yang sesuai boleh diambil oleh pihak institusi iaitu Politeknik Kota Kinabalu. Seterusnya ialah penyataan masalah iaitu masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah kos yang rendah dan masa, proses penyediaan permis dan keperluan sistem bersikap automasi. Masalah ini perlu dikaji bagi mengenal pasti faktor-faktor yang dihadapi oleh pelajar. Untuk objektif kajian pula untuk mengetahui penerimaan baik daripada kalangan pelajar sekaligus menggalakkan pelajar untuk merebut peluang. Ini kita boleh lihat kerangka kajian mengenai kecenderungan pelajar dalam menjalankan perniagaan atas talian. Hipotesis kajian pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor kos efektif dengan kecenderungan pelajar perdagangan Politeknik Kota Kinabalu dalam menjalankan perniagaan atas talian. Bab 2, sorotan kajian. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelajar dalam menjalankan perniagaan atas talian. Yang pertama, faktor kemudahan teknologi. Daripada Amy Amira Muhammad Azmi, Safura Muhammad Sabri dan Muhammad Rizki Moy pada tahun 2018 mendapati bahawa dengan adanya kemudahan internet, mereka dapat mengiklankan setiap produk jualan mereka dan dapat meluaskan perniagaan dari pasaran tempatan ke pasaran nasional dan global. Yang kedua adalah faktor kos efektif. Daripada Rohaizan Abdullah 2016, kajian mendapati bahawa dengan menjalankan perniagaan atas talian dapat mengurangkan kos. Bagi reka bentuk dan metodologi kajian pula, yang pertama iaitu reka bentuk kajian ditakrifkan sebagai rangka kaedah dan teknik untuk menggabungkan berbagai komponen penyelidikan dengan cara logik. Ia memberikan pandangan bagaimana untuk menjalankan penyelidikan menggunakan metodologi tertentu. Seterusnya iaitu persampilan. Responden terdiri daripada pelajar-pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Kinabalu, seramai 291 orang responden yang diambil secara rawak mudah melalui Google Forms. Selain itu pula instrumen kajian. Instrumen soal selidik yang diedarkan untuk mendapatkan data yang dikehendaki. Borang soal selidik merangkumi 5 soalan demografi dan 10 soalan berbentuk skala Likert. Fungsi kajian ini untuk menyemak kejelasan, item-item arahan dan susunan atur serta menentukan kesasihan soal selidik tersebut. Hari ini saya akan menerangkan tentang analisis data dan juga dapatan kajian. Demografi responden berdasarkan kajian, responden melibatkan pelajar perempuan lebih banyak iaitu sebanyak 54.5% berbanding jantina lelaki sebanyak 45.5%. Menurut kajian, peratusan program didapati program akuntansi ataupun DAT merangkumi sebanyak 38.2%, manakala peratusan yang tertinggi ialah diperoleh oleh program logistik atau DLS sebanyak 25.8%. Selain itu, responden tertinggi mengikut semester ialah semester keempat di tangga yang pertama iaitu sebanyak 38.5%, manakala responden yang terendah iaitu semester 6 didapati hanya 3.4%. Bagi umur pula didapati responden yang berumur 20 hingga 21 tahun mempunyai peratus yang tertinggi di mana 60% daripadanya ialah responden yang berumur 20 hingga 21 tahun, manakala responden 18 hingga 19 tahun mempunyai peratus sebanyak 33.5% dan peratusan yang terendah ialah yang berumur 22 tahun ke atas sebanyak 6.5%. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian B iaitu pemulihan ubat tidak bersandar yang pertama melalui faktor kemudahan teknologi. Mengikut kajian, sebanyak 68.3% pelajar sangat setuju di mana pengiklanan secara atas talian dapat membantu peniaga untuk mengiklankan barang mereka ataupun produk mereka dengan lebih mudah lagi. Manakala serendah 2.5% daripada pelajar kurang setuju dengan pendapatan tersebut di mana kemudian pengiklanan atas talian. Pemulihan ubat tidak bersandar yang kedua melalui faktor cost efektif. Menurut kajian, sebanyak
57.2% daripada pelajar berasa sangat setuju bahawa perniagaan atas talian dapat meminimumkan modal perniagaan mereka dan juga serendah 0.3% pelajar tidak bersetuju bahawa perniagaan atas talian dapat meminimumkan modal perniagaan mereka. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif yang signifikan di antara faktor kemudahan internet dan faktor cost efektif dengan kecenderungan pelajar pada dengan PKK dalam menjalankan perniagaan atas talian. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, terdapat dua cadangan bagi meningkatkan kecenderungan pelajar dalam menjalankan perniagaan atas talian, yaitu mempergiatkan aktiviti perniagaan atas talian sebagai minat di kalangan pelajar jabatan perdagangan PKK, dan menyediakan kursus kepada pelajar yang berminat untuk menjalankan perniagaan atas talian. Berkongsi daripada saya, sekian dan terima kasih.